kita berkumpul Narwa kepemimpinan Islam demi agama kita yang unggul memerintah seluruh alam. Di sini kita sepakat berteraskan Islam dan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang saya ucapkan kepada pensyarah kami. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai tajuk program kami iaitu bahasa dalam ucapan Tuan Guru Datuk Bentang Siti Haji Ni Abdul Aziz bin Sulaiman. Satu analisis gaya bahasa pemimpin Islam. Akan tetapi sebelum kami menerangkan mengenai tajuk ini dengan lebih mendalam, kami akan terlebih dahulu memberi definisi mengenai gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara pemakaian bahasa semasa bercakap ataupun menulis, yakni pengetahuan dan juga kemahiran mengenai pemilihan, penyusunan dan penggunaan sesuatu perkataan dan ayat. Gaya bahasa terbit daripada usaha seorang pengguna bahasa untuk memanipulasi bahasa yang sedia ada dan seterusnya mengeksploitasi bahasa itu dalam penggunaannya. Melalui proses kreatif ini, potensi bahasa itu dapat digunakan sepenuhnya untuk menghasilkan satu gaya bahasa yang unik dan menarik. Terdapat 6 elemen utama dalam gaya bahasa, iaitu bahasa ucapan, bahasa bergaya, bahasa berkuasa, keamatan berbahasa, bahasa lelaki dan wanita, dan hikmah. Tuan Guru Ni Abdul Aziz telah dilahirkan pada 10 Januari 1931 di Kampung Pulau Melaka, Kelantan. Beliau merupakan anak yang kedua daripada 9 adik-beradik. Beliau telah mendapat pendidikan awal daripada arwah bapa beliau iaitu Tuan Guru Haji Nikmat bin Haji Panjat. Semangat dan kecintaan ilmu yang mendalam telah mendorong beliau menyambung pelajaran di India, Pakistan dan seterusnya memperoleh ijazah sarjana dalam bidang pendidikan Islam dari Universiti Al-Azhar Mesir. Apabila beliau pulang ke tanah air, beliau telah mula berkecimpung dalam bidang pendidikan iaitu sebagai seorang guru di salah sebuah sekolah agama di Kelantan. Namun begitu, semangat dan kecintaan yang mendalam terhadap bidang politik telah mendorong beliau untuk berkecimpung dalam arena politik tanah air. Tuan Guru Ni Abdul Aziz telah menjadi ahli parlimen pada tahun 1967. Namun begitu, beliau telah bertukar arah kepada adun di Kelantan dan hal ini jelas apabila dapat dilihat Tuan Guru Ni Abdul Aziz telah menjadi adun cempaka pada tahun 1990 dan beliau telah menjadi Menteri Besar Kelantan pada mula 1990 sehingga 2013 iaitu selama 23 tahun. Hasil pengurusan hidup bersama Tuan Sabariah Tuan Ishak, beliau telah dikurniakan 10 orang cahaya mata yang terdiri pada 5 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Selepas 2 tahun almarhum meletakkan jawatan sebagai seorang Menteri Besar, kesihatan almarhum telah mula merosot akibat daripada kanser prostat. Pada tanggal 12 Februari 2015, dunia politik telah digemparkan dengan pemilihan almarhum. Pemilihan almarhum telah ditangisi oleh ribuan masyarakat di seluruh Malaysia. Dan ini dapat dilihat apabila solat jenazah beliau telah dihadiri oleh hampir 50,000 orang. Gaya bahasa pertama yang akan dibincangkan adalah gaya bahasa ucapan. Gaya bahasa ucapan merupakan antara salah satu ciri bahasa yang menggunakan bahasa berayat yang lebih pendek, bahasa-bahasa yang ringkas dan banyak menggunakan kata sendi seperti walaupun, boleh juga, mungkin. Dan yang paling penting dalam bahasa ucapan, kita menggunakan, seseorang pengucap itu menggunakan kata ganti nama yang sesuai. Seperti dalam contoh yang telah dilakukan ketika ucapan yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, contohnya adalah ayat Al-Quran yang baru saya baca dalam mukadimah tadi, biasanya dibaca di atas mimbar Jumaat. Saya membacanya pula pada hari ini di atas mimbar masyarakat. Di rumah Allah kita menjadi imam dan makmum, manakala di luar rumah Allah kita disebut pemimpin dan rakyat. Berdasarkan contoh petikan ayat di atas, dapatlah kita lihat bahawa almarhum telah menggunakan kata ganti nama diri saya sebagai mewakili dirinya dan menggunakan kita sebagai kata ganti nama menunjukkan ciri-ciri kebersamaan. Penggunaan kata ganti nama diri
saya juga dilihat bersesuaian dengan majlis yang telah dihadiri oleh almarhum kerana majlis itu bersifat formal. Kebiasaannya dalam situasi ucapan tidak rasmi seperti ceramah di surau ataupun di masjid, beliau kebiasaannya menggunakan kata ganti nama diri, hamba ataupun kawan yang merujuk kepada dirinya sendiri yang menggunakan dialek bahasa Kelantan. Okey, seterusnya adalah gaya bahasa bergaya. Pemimpin masyarakat perlu menguasai kemahiran bahasa bergaya bagi menyampaikan sesuatu penerangan ataupun maklumat kepada para hadirin ataupun masyarakat. Secara umumnya terdapat 4 cara perucapan bahasa bergaya, iaitu menambahkan pembendaraan kata, belajar menggunakan bunga-bunga bahasa, beritahu tujuan awal ucapan daripada awal ucapan, dan jangan bercakap berbelit-belit. Okay, kita lihat contoh yang telah diberikan menerusi petikan ucapan yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Ni Aziz. Kita lihat petikan yang pertama. Beliau menggunakan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Maksud daripada surah An-Nahl ayat 90. Daripada petikan ucapan tersebut dapatlah kita tahu bahawa setiap kali Tuan Guru melakukan ucapan dan sebagainya, beliau spesifiknya akan mengambil petikan hadis ataupun dalam konteks ini mengambil petikan ayat Al-Quran, iaitu menerangkan sedikit sebanyak apa yang cuba dia sampaikan menggunakan ayat Al-Quran tersebut. Seterusnya kita pergi kepada elemen ketiga gaya bahasa, iaitu bahasa berkuasa. Bahasa berkuasa boleh didefinisikan sebagai bahasa yang menunjukkan kredibiliti si pengucap ataupun si penulis. Bahasa yang berkuasa mempunyai beberapa ciri tertentu dalam semasa berucap. Yang pertama adalah penekanan maksud yang banyak menggunakan kata-kata penguat seperti sangat, amat dan sungguh. Kedua, tidak menggunakan ayat-ayat berlapik. Ketiga, tidak menggunakan bentuk-bentuk soalan. Yang keempat, tidak banyak menggerak-gerakkan badan dan tidak teragak-agak dalam berucap. Dan yang terakhir, tidak memberikan jawapan yang panjang lebar. Dan malah jawapan yang pendek adalah wajib bagi seorang yang berucap. Kita teruskan lagi kepada analisis data, iaitu data yang diambil daripada teks ucapan ceramah di Putrajaya Ceramah Perdana pada 26 April 2013, iaitu data melihat almarhum Tuan Guru banyak memberikan penekanan dalam ucapan tersebut terhadap apa yang disampaikan. Penggunaan frasa seperti kita di sebelah sini perlu fikir jelas menunjukkan kekuasaan bahasa dalam ucapan almarhum Tok Guru. Hal ini menunjukkan bahawa ucapan yang disampaikan bukanlah bersifat individualistik, malah bersifat kekitaan kepada khalayak dengan mengajak sekali mereka untuk berfikir tentang masa depan negara. Kita teruskan lagi dengan elemen keempat dalam gaya bahasa, iaitu keamatan berbahasa. Keamatan berbahasa juga boleh dikenali sebagai intensiti bahasa. Gaya bahasa ini juga mempunyai pengaruh kuat ke atas orang yang mendengar ataupun khalayak yang cuba untuk dipengaruhi. Penggunaan kata yang berbeza-beza keamatannya akan mempengaruhi perasaan yang berbeza-beza terhadap khalayak. Keamatan berbahasa mempunyai 3 dimensi utama. Yang pertama adalah khalayak mengalami rasa suka ataupun tidak suka selepas mendengar rasa ucapan itu. Kedua, khalayak membayangkan sebanyak mana mungkin aktiviti selepas mendengarkan perkataan tersebut. Dan yang ketiga ialah khalayak mendapat kesan tenaga seperti perasaan takut, serius, lucu ataupun lemah. Kita teruskan kepada analisis data ucapan tersebut, ucapan almarhum Tuan Guru. Penggunaan leksikal dipunggah dan dihirup sepuas-puas dalam petikan ucapan almarhum Tok Guru menunjukkan ketidaksopanan dalam berbahasa, apatah lagi ucapan tersebut diucapkan dalam situasi formal. Namun perlu dilihat juga dalam konteks luar yang turut mempengaruhi emosi ucapan tersebut. Dalam data ini yang dimaksudkan oleh almarhum Tok Guru adalah hasil galian minyak yang berada dalam wilayah Kelantan yang dikeluarkan tanpa memberikan sebarang token ataupun pembayaran semula kepada kerajaan negeri Kelantan. Hal ini menyebabkan leksikal seperti punggah dan dihirup sepuas-puasnya digunakan untuk lebih jelas menunjukkan
perasaan, emosi marah dan ketidakadilan. Kesan daripada keamatan berbahasa ini dapat dilihat. Penggunaannya dapat mempengaruhi perhatian dan juga emosi halayak yang mendengarnya, dan juga selagi perkataan ini tidak mempunyai konotasi yang negatif, masih boleh diterima oleh halayak tersebut. Seterusnya saya akan membentangkan elemen kelima gaya bahasa, iaitu bahasa lelaki dan bahasa wanita. Perbezaan antara bahasa lelaki dan wanita dapat dilihat melalui teori dominasi kuasa. Teori ini menyatakan bahawa bahasa lelaki menunjukkan kuasa yang mereka miliki dan dominasi mereka ke atas wanita. Gaya bahasa lelaki melambangkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan juga informasi atau maklumat. Manakala gaya bahasa wanita mempunyai ciri-ciri lembut, sopan santun, berlapik, ikhlas, ramah dan juga sensitif. Sebenarnya kita pergi pada data kajian. Analisis data adalah melalui ucapan Tuan Guru Yang Abdul Aziz dalam Majlis Pelancaran Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur. Dalam data tersebut, Tuan Guru Yang Abdul Aziz menggunakan hujah berdasarkan pembacaan bahan, iaitu buku-buku dan juga bahan ilmiah yang lain. Tuan Guru turut menyatakan beberapa isi utama dan mengadaptasinya dalam ucapan beliau. Tuan Guru bijak menggunakan serta memperlihat kemahiran menggunakan bahasa bagi tujuan menjelaskan ilmu dan maklumat yang diketahuinya kepada halayak ramai. Dalam ucapan tersebut, fokus utama beliau ialah berkaitan dengan pelan pembangunan. Beliau telah menerangkan secara terperinci dan secara detail berkaitan dengan faktor pembangunan dan sejauh mana keberkesanannya. Sebenarnya saya akan membentangkan elemen yang keenam gaya bahasa berkaitan dengan humor. Humor merupakan salah satu bentuk gaya bahasa yang didefinisikan sebagai lawak ataupun jenaka apabila didengari oleh hadirin yang mendengar ucapan sebuah ataupun seseorang itu. Dalam ucapan Tuan Guru Yang Abdul Aziz, konsep humor kurang diketengahkan. Namun begitu, humor yang berbentuk sindiran terdapat dalam beberapa ucapan Tuan Guru Yang Abdul Aziz. Hal ini dapat dilihat dalam data ucapan beliau dalam Majlis Pelancaran Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur. Dalam data tersebut, beliau telah menyatakan bagaimana beradab ketika melangkah. Bukankah ini wilayah timur? Setiap rumah ada tuannya, masuk berpintu, keluar bertangga. Dalam data tersebut terdapat konsep humor yang berbentuk sindiran, iaitu masuk berpintu, keluar bertangga. Hal ini telah menyebabkan hadirin yang mendengar ada yang ketawa dan ada yang mungkin kurang senang dengan sindiran tersebut. Berdasarkan daripada data-data yang telah diterangkan oleh rakan-rakan saya sebelum ini, bolehlah kita buat beberapa kesimpulan berdasarkan data-data tersebut. Yang pertama, terdapat banyak penggunaan bahasa ucapan. Ini adalah kerana ketiga-tiga teks yang digunakan dalam analisis ini adalah teks ucapan. Jadi, penggunaan bahasa ucapan adalah sangat sesuai dalam data-data yang ada. Seterusnya, penggunaan kata ganti nama pertama iaitu saya adalah banyak digunakan. Ini adalah untuk kesesuaian dalam majlis-majlis formal di mana bahasa-bahasa baku perlu digunakan. Selain itu, khalayak juga boleh memahami dengan mudah penggunaan kata ganti nama saya ini. Seterusnya, bahasa bergaya juga kerap digunakan, di mana pemimpin menggunakan bahasa bergaya ini untuk menarik perhatian rakyat. Selain itu, banyak juga penggunaan petikan-petikan ayat Al-Quran dan juga perkataan dari domain keagamaan dan ketuhanan seperti Allah, Rasul, Roh, Pahala dan syurga, di mana perkataan-perkataan ini menunjukkan tahap keilmuan yang tinggi dalam bidang keagamaan. Selain daripada itu, ayat-ayat pendek juga banyak digunakan. Ini adalah untuk supaya khalayak mudah memahami ucapan tersebut serta mesej yang disampaikan dalam ucapan tersebut boleh difahami dan diterima dengan mudah. Seterusnya, bahasa humor kurang digunakan dalam data-data dalam analisis ini. Ini adalah kerana untuk menyampaikan pesanan dan juga maklumat dalam hal-hal agama. Satu penyampaian yang serius perlu dilakukan, jadi penggunaan humor tidak sesuai. Namun begitu, terdapat juga sedikit unsur-unsur humor
dan sarkastik yang menunjukkan bahawa almarhum masih lagi mampu untuk berjenaka, walaupun karier politik almarhum memerlukan almarhum menjadi seorang yang serius. Kesimpulan daripada analisis yang telah dilakukan tadi, bahasa merupakan suatu kriteria yang penting yang mesti wujud dalam diri seorang pemimpin. Berdasarkan kepimpinan almarhum Tuan Guru Nik Aziz, jelas dapat dilihat bahawa almarhum merupakan seorang tokoh pemimpin yang hebat. Malah keilmuan agama yang tinggi telah menjadi batu loncatan bagi almarhum untuk mempengaruhi masyarakat. Penggunaan bahasa yang baik telah membuatkan pengaruh almarhum begitu kuat, seterusnya mampu untuk memegangkan kuasa sebagai seorang menteri besar selama 20 tahun. Seseorang yang ingin menjadi seorang pemimpin yang hebat haruslah mempunyai ilmu duniawi dan ukhrawi yang seimbang di samping mempunyai kehebatan dalam bahasa. Sekian saja pembentangan dari kumpulan kami. Diharapkan semua pihak dapat mengambil maklumat yang penting daripada pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya bahasa merupakan, tengok tu, Maka kemahiran menguasai gaya bahasa ini amatlah perlu dititik-beratkan. Bahasa berkuasa boleh didefinisikan sebagai bahasa yang mempunyai kredibiliti si pengucap ataupun si penulis untuk memberikan sesuatu kepada pembaca ataupun khalayak yang akan menilai tulisan tersebut. Semasa memegang tampuk pemerintahan di negeri Kelantan, beliau dikenali oleh orang ramai dengan perwatakan beliau yang sederhana, zuhud dan juga seorang yang mementingkan hak rakyat. Namun begitu, pada tanggal 12 Januari